Umat Islam di negara Brunei Darussalam akan memulakan ibadah puasa Ramadan esok. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah perutusan sempena menyambut awal bulan Ramadan bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara menekankan puasa sebagai jihad besar kerana jihad melawan hawa nafsu disifatkan sebagai jihad paling sukar lagi mencabar. Justru baginda menzahirkan harapan agar umat Islam dapat menghadapi dua keadaan yang sama-sama mencabar, iaitu tuntutan berpuasa dan tuntutan menangani COVID dengan lebih tabah dan sabar. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan sekali lagi dengan bulan Ramadan yang mubarak. Di kesempatan ini, beta berharap kita akan sama-sama meningkatkan amal ibadat untuk meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah 3 tahun negara menyambut bulan Ramadan dalam suasana wabak coronavirus masih menular. Tetapi kita umat Islam tetap reda dengan ketentuan Allah ini. Selaku umat yang beriman, kita tetap konsisten berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran untuk menagih rahmat Allah dan juga mendapatkan perlindungannya dari bahaya wabak yang sedang melanda. Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan munajat kita, istimewa di bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, dalam bulan Ramadan, umat Islam akan berpuasa sebulan genap insya-Allah. Bukan hanya setakat menahan diri daripada makan dan minum, malah juga puasa adalah jihad melawan pengaruh hawa nafsu. Bahkan jihad di sini dinamakan ia jihad besar kerana jihad melawan hawa nafsu itu disifatkan sebagai jihad paling sukar lagi mencabar. Pada hemat beta, kita kini telah ditakdirkan menghadapi dua keadaan yang sama-sama mencabar, iaitu tuntutan berpuasa dan tuntutan menangani COVID. Beta berharap dua-dua keadaan ini akan dapat kita hadapi dengan lebih tabah dan sabar. Baginda bertitah telah menjadi tradisi rakyat di negara ini untuk mengisikan bulan Ramadan dengan sembahyang sunat tarawih, bertadarus Al-Quran, Qiyamul Lail dan berusaha untuk merebut Lailatul Qadar. Beta melihat semua ini boleh saja dilakukan dengan cara yang bersesuaian mengikut perkembangan dan keadaan. Berkat niat kita yang baik untuk beribadat, insya-Allah jalan yang mudah akan disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Selain beberapa ibadat yang tersebut di atas, dalam bulan Ramadan juga kita adalah digalakkan untuk membanyakkan sedekah. Rahsia sedekah sungguh istimewa. Ia bukan sahaja untuk membantu golongan yang memerlukan, tetapi sedekah juga adalah penolak bala dan bahkan ubat penawar untuk menyembuhkan penyakit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, ubatilah pesakit-pesakit kamu dengan sedekah. Inilah hebatnya Islam.
menyediakan wadah untuk kita melakukan pelbagai kebajikan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya mengajak semua umat Islam supaya merafakkan doa bagi keampunan dan kesejahteraan dengan berkat Ramadan. Marilah kita sama-sama berdoa semoga dengan berkat Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadat dan taubat kita, diampunkan segala dosa serta negara pula beroleh rahmat, bebas dan selamat daripada pelbagai musibah khasnya penularan wabak. Akhir kalam, beta dan keluarga beta dengan tulus ikhlas mengucapkan selamat menunaikan ibadat puasa di dalam keadaan sehat afiat, murah rezeki, lagi sejahtera. Amin. Semangat umat Islam di negara ini untuk memasuki bulan Ramadan disemarakan dengan 12 edas tembakan meriam di ibu negara petang tadi. Tembakan meriam itu merupakan satu tradisi di negara Brunei Darussalam bagi menyambut ketibaan bulan penuh berkat dan rahmat, iaitu bulan Ramadan. Pelepasan 12 edas tembakan meriam di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin dilaksanakan oleh anggota Polis Tentera Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Bermula malam ini, umat Islam di seluruh negara mengerjakan sembahyang sunat tarawih di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Ramadan datang lagi. Walaupun kedatangan Ramadan tahun ini disambut dalam keadaan dunia masih berhadapan dengan penularan COVID-19, namun umat Islam tetap menyambutnya dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Malahan umat Islam terus merafakkan syukur kerana masih dipertemukan dengan bulan penuh rahmat, keampunan dan bulan yang dirindui bagi menunaikan ibadah puasa. Laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tuah. Ramadan Al-Mubarak adalah anugerah yang amat besar nilainya kepada umat Islam dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam yang benar-benar memakmurkannya juga amat besar. Bagaimanapun memandangkan situasi COVID-19 pada masa ini, ibadah puasa dan amal ibadat lainnya disesuaikan dengan norma baharu dan garis pandu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dengan kesempatan yang Allah kurniakan kepada Ketani dapat bertemu dan mengerjakan ibadah puasa, Ketani sedia maklum akan segala SOP yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama. Sama-samalah Ketani patuhi demi menjaga kesejahteraan bersama. Bulan Ramadan pada tahun ini, walaupun masih ada penularan wabak COVID-19, diharapkan agar kita sebagai orang Islam tidak menjadikan ia sebab berkurangnya ibadah ataupun amalan kita pada bulan Ramadan. Diberi peluang untuk sembahyang tarawih dan witir di masjid pada bulan Ramadan ini dan juga bertadarus, alhamdulillah. Jadi saya harapkan supaya orang ramai supaya akan jaga SOP yang telah ditetapkan. Kita dipertemukan lagi untuk mati bulan Ramadan. Tapi insyaAllah dengan ada doa kita ni berdoa, mudah-mudahanlah segala wabak COVID-19 ini dijauhkan dan diangkat dan kita ni semua mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga kedatangan Ramadan kali ini akan dimanfaatkan sepenuhnya dalam menagih rahmat Allah dengan melakukan amalan-amalan sunat seperti sembahyang sunat tarawih, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan bersedekah. Muhammad dan Haji Tuah untuk Berita RTB. Seramai 666 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah dibawa oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing untuk mendapatkan dos pertama vaksinasi COVID-19.
Vaksinasi bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun adalah secara sukarela iaitu di atas kemahuan dan persetujuan ibu bapa atau penjaga sendiri. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Ibu bapa atau penjaga adalah dipelau untuk membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ke pusat-pusat suntikan yang sedia ada dengan membuat tempahan slot melalui aplikasi BruHealth terlebih dahulu. Orang ramai khususnya ibu bapa dan penjaga adalah diingatkan untuk membuat dan melengkapkan proses pengesahan atau authentication bagi akaun anak-anak di dalam aplikasi BruHealth BizKita dalam persediaan bagi pemberian vaksinasi tersebut. Melengkapkan vaksinasi COVID-19 tidak akan disyaratkan bagi kanak-kanak menghadiri sesi persekolahan atau memasuki mana-mana premis dan mengikuti apa jua aktiviti. Sementara itu, sehingga 1 April 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 61.6% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Sementara itu, 1 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 5, manakala 3 kes COVID-19 meninggal dunia. Sebanyak 515 kes baru telah dilaporkan, iaitu 444 adalah hasil ujian ART yang telah dinaikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 71 adalah dari hasil 1439 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan ke negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 135,430 kes. Terdapat 1 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Sebanyak 847 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 131,097 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 4,120, iaitu 75 kes sedang menjalani rawatan di hospital, manakala 4,045 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam masa 24 jam, 3 kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana 1 kes telah dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Pada menjunjung titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pengemaskinian syarat-syarat garis panduan perkumpulan ramai dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti dalam negara bermula hari ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ketika memaklumkannya semasa sidang juga menjelaskan pengemaskinian tersebut tidak lagi mengambil status vaksinasi sebagai syarat untuk memasuki mana-mana premis atau pernyataan dalam aktiviti-aktiviti di dalam negara. Semua individu adalah dibenarkan untuk kembali bertugas tanpa mengira status vaksinasi. Sementara itu, untuk meneruskan pemantauan keadaan jangkitan COVID-19 di negara ini, semua petugas sama ada di sektor awam maupun sektor swasta adalah disarankan untuk menjalani ujian antigen rapid test ART sekali seminggu, di mana penyediaan dan kos kit ART adalah tertakluk kepada majikan masing-masing. Dan syarat tambahan yang berkuat kuasa ketika ini, di mana mereka yang belum melengkapi vaksinasi adalah dikehendaki untuk mendapatkan sijil keputusan ART yang negatif
sebelum memasuki premis-premis adalah dengan ini dibatalkan. Jawatankuasa Pandu COVID-19 akan terus memantau dan meneliti situasi semasa COVID-19 di mana garis panduan yang berkenaan akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri www.gpm.gov.bn. Sementara Menteri Hal Ehwal Agama menerangkan mengenai prosedur operasi standard atau SOP mengenai aktiviti-aktiviti di masjid dalam bulan Ramadan yang bermula malam ini. Pertama, sembahyang sunat tarawih dan witir berjemaah adalah SOP-nya mengikut sembahyang fardu 5 waktu, iaitu jemaah lelaki dan perempuan adalah dibenarkan, kanak-kanak berumur 11 tahun ke bawah tidak dibenarkan. Yang kedua, tadarus Al-Quran, khatam Al-Quran dan ceramah bulan Ramadan, maknanya ada tazkirah juga, setengah-setengah masjid mengadakannya. SOP-nya adalah mengikut aktiviti takmir masjid dengan kapasiti 100% Dewan Sembahyang Masjid atau 300 orang, mana-mana yang lebih rendah. Kemudian Qiyamul Lail dibenarkan dengan pengawasan pegawai masjid dan ahli jawatankuasa takmir masjid. Jelas Menteri Hal Ehwal Agama lagi memandangkan sekatan pergerakan pada sebelah malam sudah ditiadakan, maka pergerakan orang ramai untuk menuju ke masjid daripada tengah malam membawa ke subuh adalah boleh dilakukan. Acara yang biasa juga di masjid ialah sungkai dan sahur. Tidak dibenarkan jamuannya, ya. Tidak dibenarkan jamuan secara sajian buffet, hanya dibenarkan secara tapau atau menggunakan dome table. Dan juga ada kegiatan juga di masjid mengenai pembayaran zakat fitrah, dan ini adalah dibenarkan dilakukan di dalam masjid dan juga di luar masjid. Di hujung bulan Ramadan ialah disambut dengan Hari Raya Aidilfitri. Maka sembahyang sunat Raya Aidilfitri juga dilakukan mengikut SOP sembahyang fardu Jumat. Hanya lelaki sahaja yang dibenarkan. Semua ini dalam masjid, kegiatan-kegiatan dalam masjid, penjarakan satu kaki antara tikar sembahyang yang berukuran besar. Maknanya lebih kurang 1 meter lah tu. Masih juga seperti biasa, belum ada yang orang dia rapatkan. Dalam pada itu SOP yang lain semasa berada di surau dan masjid dan balai ibadah yang berjalan pada masa ini adalah masih diteruskan, iaitu pelaksanaannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pandu COVID-19. Pada sidang media yang sama, Menteri Pendidikan turut menjelaskan sesi persekolahan secara bersemuka bagi pelajar-pelajar berumur 5 hingga 11 tahun tanpa mengira status vaksinasi yang mengikuti pembelajaran peringkat rendah kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah agama darjah pra hingga darjah 6 dan sekolah-sekolah Arab di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama serta pusat-pusat khas di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan bermula pada hari Sabtu 14 Mei 2022. Cuti penggal pertama persekolahan akan bermula pada Selasa 17 Ramadan 1443 bersamaan dengan 19 April 2022 sehingga hari Jumaat 11 Syawal 1443 bersamaan 13 Mei 2022 atau 12 Syawal 1443 bersamaan 13 Mei tertakluk kepada bila jatuhnya 1 Syawal 1443. Pada masa yang sama, Kementerian Pendidikan juga memberi kebenaran bagi sekolah-sekolah antarabangsa
untuk memulakan sesi persekolahan mereka secara bersemuka pada hari Isnin 9 Ramadan bersamaan 11 April 2022. Ini adalah bertepatan dengan bermulanya penggal ketiga persekolahan bagi sekolah-sekolah tersebut. Kementerian Pendidikan juga memberi kebenaran kepada sekolah-sekolah kerajaan, swasta formal dan institusi pendidikan swasta bukan formal yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan seperti kelas bimbingan atau tuition, kemahiran, muzik dan komputer untuk memulakan sesi persekolahan secara bersemuka dengan memaklumkan kepada Kementerian Pendidikan. Pengembalian sesi persekolahan secara bersemuka mengambil kira kesediaan sekolah-sekolah berkenaan untuk beroperasi serta kepatuhan SOP dan garis pandu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan melaksanakan ujian saringan ART seperti yang ditetapkan. Demi memastikan kesihatan dan keselamatan khususnya bagi pelajar-pelajar, tenaga pengajar dan kaki tangan warga sekolah, Kementerian Pendidikan turut memaklumkan bahawa kekerapan pelaksanaan ujian saringan ART bagi para pelajar, tenaga pengajar dan warga sekolah adalah dengan ini ditambah dari 2 kali seminggu kepada 3 kali seminggu. Untuk tujuan ini, insya-Allah bekalan ART akan diagihkan oleh Kementerian Pendidikan kepada semua sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan melalui kementerian masing-masing bagi sekolah-sekolah agama dan sekolah Arab serta pusat-pusat khas. Ke arah pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka yang kini dilaratkan kepada pelajar-pelajar berumur 5 tahun hingga 11 tahun ini, sama-samalah kita ini memberikan sokongan dan kerjasama penuh agar sesi persekolahan ini dapat berjalan dengan selamat dan lancar demi kepentingan pelajar-pelajar kita ini juga. InsyaAllah Kementerian Pendidikan akan terus bekerja rapat dengan pihak-pihak yang berkenaan dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan warga pendidikan akan sentiasa terjaga. Kementerian Pendidikan juga ingin menasihatkan para ibu bapa dan juga para penjaga pelajar untuk sentiasa memantau kesihatan anak-anak bis kita dan memastikan mereka tidak mengalami sebarang gejala seperti batuk, selesma dan seumpamanya sebelum pergi ke sekolah. Program vaksinasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak berumur di antara 5 hingga 11 tahun bermula secara serentak di semua pusat vaksinasi di seluruh daerah hari ini. Sehingga pukul 2 petang tadi, seramai 666 orang kanak-kanak menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Pemberian vaksin bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kanak-kanak daripada kesan-kesan buruk jangkitan COVID-19. Di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menyaksikan aliran kerja bagi pemberian vaksin kepada kanak-kanak hari ini bermula dari proses pendaftaran, pemberian vaksin, pemantauan selepas vaksinasi sehingga selesai. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Alhamdulillah, dengan ramai yang datang ini ialah satu yang menggalakkan. So insyaAllah dengan participation orang ibu bapa hari ini akan memberi semangat yang lain lagi lah untuk sama-sama hadir untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak. Walaupun ia sebagai sukarela. Di daerah Tutong, program vaksinasi COVID-19 kebangsaan bagi kanak-kanak diadakan di Dewan Seri Kenangan Tutong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Kementerian Kesihatan menitik beratkan vaksin COVID-19 untuk kanak-kanak berumur 5 tahun adalah selamat dan berkesan. Menurut Kementerian Kesihatan, 12% dari keseluruhan pesakit COVID-19 yang direkodkan terdiri daripada kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Kementerian Kesihatan akan terus memantau sebarang kes jika berlakunya kesan sampingan sama ada ringan atau teruk demi menjamin keselamatan penerima vaksin.
Di daerah Belait, vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak diadakan di Hospital Sri Sri Begawan dan Pusat Kesihatan Panaga. Suntikan vaksin ini dibukakan secara sukarela dan ibu bapa atau penjaga boleh membawa anak-anak mendapatkan vaksin secara walk-in atau menempah slot melalui aplikasi BruHealth. Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Temburong menjadi tumpuan bagi program berkenaan. Para ibu bapa serta penjaga telah juga diingatkan untuk melengkapkan proses pengesahan akaun BruHealth anak-anak sebagai persediaan sebelum menerima vaksin. Bantuan jamuan bertadarus bersama mu'alaf di masjid-masjid, rumah kegiatan pos dakwah dan balai-balai ibadat di keempat-empat daerah sempena bulan Ramadan diserahkan hari ini. Majlis Anjuran Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Kebajikan Mu'alaf, Pusat Dakwah Islamiah berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis antara lain bertujuan untuk memberi pendekatan kepada para mu'alaf setempat bagi menghayati bulan Ramadan dan apa jua yang berhubung kait dengan keistimewaan dalam bulan Ramadan. Juga diselajurkan penyampaian wakaf mushaf Yunisa kepada mu'alaf dan 18 buah rumah kegiatan dakwah, pos dakwah dan balai ibadat. 18 buah keluarga yang kurang berkemampuan menerima sumbangan daripada ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam di bawah projek titian kasih persatuan berkenaan Kelmarin. Sumbangan berupa keperluan seharian diserahkan oleh Dayang Haja Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan tersebut bertempat di Ibu Pejabat Persatuan di Anggerik Desa Brakas. Pembahagian buah kurma kurnia peribadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara Brunei Darussalam bukan sahaja dinikmati oleh seluruh rakyat dan penduduk, tetapi ia juga diakhirkan kepada warga asing yang beragama Islam di negara ini. Tahun ini, sejumlah 156 tan metrik buah kurma jenis ajwah dibahagikan di mana setiap seorang menerima satu kotak kecil kurma mengandungi 300 gram. Para warga asing yang turut menerima kurma pribadi baginda menjunjung kasih kehadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia atas kasih sayang dan pemedulian mendalam baginda. Terima kasih banyak kepada Baginda Sultan Brunei Darussalam atas pembagiannya kurma untuk kami. Junjung kasih Sultan Brunei bagi kurma. Junjung kasih Sultan Brunei kasih kami kurma untuk bulan puasa. Penduduk di negara Brunei Darussalam mengalami fenomena tengah hari tanpa bayang. Kejadian alam tersebut berlangsung apabila matahari berada tepat di atas garisan latitude tertentu. Secara astronomi, ia berlaku apabila sudut istiwa deklinasi matahari adalah bersamaan dengan kawasan latitude setempat. Semasa kejadian, matahari akan berada betul-betul tegak di atas kepala titik zenit pada waktu tengah hari dan bayang terjatuh ke tapak seolah-olah tiada bayang di bumi. Fenomena ini berlaku tepat pukul 12.24 tengah hari bagi kawasan Brunei Muara dan Temburong, 12.25 tengah hari bagi kawasan daerah Tutong dan 12.27 tengah hari bagi kawasan daerah Belait. Lazimnya fenomena ini berlaku ekoran peristiwa equinox 21 Mac lalu apabila dunia mengalami 12 jam waktu siang dan 12 jam waktu malam. Kejadian yang sama akan berlaku pada 10 September di negara ini. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Pusat Serantau Simeo Voktek dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB mengendalikan 2 sesi latihan nilai-nilai Islamik dalam perkhidmatan pelanggan bagi industri pelancongan di negara Brunei Darussalam. 50
orang peserta mengikuti latihan tersebut yang bertujuan meningkatkan kualiti pemberian perkhidmatan pelanggan dengan menerapkan nilai-nilai Islam dan sekaligus mempromosikan pelancongan Islam di negara ini. Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan berjaya menganjurkan Minggu Gastronomi Brunei 2022. Acara yang berlangsung selama 2 minggu itu melibatkan 12 penyertaan hotel dan restoran di negara ini dengan hasil masakan mereka dinilai oleh panel hakim yang terpilih. Bagi hidangan pembukaan terbaik dimenangi oleh Melting Point, manakala bagi hidangan utama terbaik dimenangi oleh Brunei Hotel dan anugerah chef terbaik dimenangi oleh Awang Muhammad Aziz Syafi'i bin Haji Mohsin daripada Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED menjalankan 3 gerakan operasi di kawasan Kampung Sabah Tengah, di kawasan penurunan perahu daerah Tempurong dan di kawasan perairan Sungai Teritip. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dalam siaran akhbarnya memaklumkan hasil gerakan operasi pertama yang dijalankan pada 28 Mac 2022 di kawasan Kampung Sabah Tengah di Kampung Air JKED berjaya menahan seorang perempuan warga negara Indonesia dan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 35 dan 52 tahun. Hasil gerakan tersebut berjaya merampas 12 karton dan 431 paket rokok pelbagai jenis. Gerakan operasi kedua yang dijalankan pada 29 Mac 2022 berjaya menahan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 31 tahun dan rampasan 960 tin minuman keras pelbagai jenis, 1 paket dan 11 batang rokok serta sebuah kereta yang digunakan untuk memunggah dan mengangkat barang-barang tegahan tersebut. Tahanan bertugas sebagai pengawal keselamatan di salah sebuah syarikat pengawal keselamatan. Hasil gerakan operasi ketiga pada 30 Mac 2022 di kawasan perairan Sungai Teritip berjaya merampas 624 tin dan 72 botol minuman keras pelbagai jenis, 1 bungkusan yang mengandungi produk kesihatan tanpa kebenaran dan sebuah perahu. Kesemua barang tegahan dirampas dan kesemua individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasa Undang-Undang untuk siasatan lanjut. 18 orang lelaki ditahan semalam selepas terlibat dalam kegiatan sabung ayam di kawasan Kampung Bukit Puan, Labi, daerah Belait. Mereka ditahan semasa serbuan oleh keanggotaan Ibu Pejabat Daerah Polis Belait, Balai Polis Kuala Belait, Seria, Panaga dan Sungai Liang. Juga dirampas masa serbuan 9 ekor ayam, peralatan judi dan wang tunai yang dipercayai digunakan bagi pertaruhan sabung ayam. Kesemua suspek akan berdepan pertuduhan bagi kesalahan di bawah Akta Rumah Perjudian Penggal 28 dan di bawah Seksyen 25-1 Akta Kesalahan Kecil Penggal 30 bagi kesalahan menzalimi binatang.